Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kita akan sambung terus 1.2e kan. Ujian Windows 1.2e kat sini kamu tengok sebelum kita sambung tu kita akan tengok semula sikit hukum indeks yang kita dah belajar. Hukum indeks yang dah belajar, yang pertama sekali mula-mula kita belajar darab tukar jadi tambah. Darab tukar jadi tambah. Ini itu kalau M A kuasa M darab dengan A kuasa N sama dengan A M tambah N. Yang pertama kita belajar kan. Yang kedua kita belajar bahagi tukar jadi tolak. Bahagi tukar jadi tolak. Kalau A kuasa M bahagi dengan A kuasa N sama dengan A M tolak N. Okey, kita sambung sikit. Yang ini melibatkan kurungan, tukar menjadi darab. Kurungan kita boleh anggap dia sebagai darab, iaitu A kuasa M N sama dengan A kuasa M N. Dia macam tu, simple je. Kemudian dia combine lah. Okey, cuma kat sini kalau kamu kena ingat, kalau ada melibatkan pecahan, kita akan buat satu-satu. Maksudnya buat atas dulu, kemudian baru kita buat bawah. Jangan buat sekaligus. Jadi kalau ada pecahan, simple je. Okey. Jadi kita tengok contoh soalan pertama ni. Nombor 1 ni, ringkaskan saja. Ringkaskan. Okey. Saya terpaksa berhenti sekejap untuk laluan azan. Nanti kita sambung balik. Kau boleh tengok soalan ni kejap. Okey, ni tengok. Ni contoh soalan yang saya dah salin daripada contoh ni je. Daripada buku teks ni. 1.2e. Dia bila dia sebut ringkaskan, kamu jangan buat sampai habis. Tak payah jangan pakai kalkulator sampai habis. Kita hanya ringkaskan menggunakan hukum indeks. Itu maksudnya. Ringkaskan maksudnya menggunakan hukum indeks. Maksudnya kalau darab, kurungan ni kita jadikan darab. Maksudnya 2 ni dia akan masuk. Macam tu. Dia akan masuk. Bila dia masuk, kita akan dapatlah jawapan 2. Ini tak ada nombor, maksudnya 1. 1 darab 2, 2 darab dengan 3 kuasa 8. Jawapan dia setakat ni je. Ini kita panggil dia ringkaskan. Sampai sini je. Okey? Semua sama ni. Ni 3 masuk, 3 masuk. Jadi kita akan dapat 11, 3 darab 3, 9, 9, 5 darab 3, 15. Dia sama. Kena ingat dia selesaikan cari nilai dengan permudahkan, ringkaskan, semua dia ada cara jawab. Jangan salah jawab. Okey. So, C pun sama juga. Bahagi ke tak ada masalah. Dia hanya kamu ambil ni masukkan saja. Kamu kena ingat dalam kurungan dia masuk saja. Jadi dia akan jadi jawapan dia 13, 6. Kalau di soalan dia bahagi macam ni, jawapan kita pun ikut je macam tu. 7 kuasa 2 kali 6, 12. Dia mudah je kan. Okey. Kemudian ni sama-sama. Semuanya sama. Ni masuk saja. Masuk saja. Kita akan dapat 5. 5 darab 3, 15. 3, 4 darab 5, 20. Okey. Ini untuk 4 yang pertama. Macam tu kan. Kemudian bila kita tengok, bila melibatkan algebra pun, dia akan jadi benda yang sama. Itu kita panggil dia ringkaskan. Jom kita tengok teruskan. Cikgu. Ya. Kalau yang bahagi tu dia memang kena darab juga Dia kena sama ya. Dia kena darab. Sebab dia yang darab ni dia hanya melibatkan indeks, nombor tak terlibat. Indeks saja. Okey. Okey. Dia macam inilah. Ni contoh. Kalau kita ada kat sini A kuasa M per dengan A kuasa N. Kemudian kita kuasakan pula dengan contoh saya ambil P. Jadi apa jadi? P ni dia akan masuk dekat M, dia akan masuk dekat N. Dia hanya efek dekat indeks saja. Jawapannya akan jadi A M P kemudian per dengan A N P. Sebab jadi kalau kamu nak ringkaskan, ni naik ke atas dia akan jadilah A M P tolak dengan N P. Boleh faham? Okey, faham. Okey
pergi dekat soalan E. Ini soalan E. Masih lagi tempat yang sama. Tengok E. Apa soalan dia untuk E kat situ? Dia bagi M kuasa 3, N kuasa 4. Kemudian P kuasa 2, kuasa dengan 5. Kita tulis dulu. F pula kat situ ada nombor 2. W kuasa 2, X kuasa 3, kuasa 4. Okay. G dia lain sikit. G sebab dia dah melibatkan pecahan kat situ. Negatif 3A kuasa 5 per B kuasa 4 kuasa dengan 6. Okay. Sampai sini dulu kita buat. Okay, tengok sama kat cerita dia. Bila melibatkan kurungan, kita masuk saja. Masuk dan masuk. Dan kita akan dapat jawapan kita M 3 darab 5, 15. N 4 darab 5, 20. P 2 darab 5, 10. Okay, cuma unknown, kita tak payahlah tulis darab. Jangan tulis darab. Kita biar macam ni je. Kan? Bila tulis darab, nanti kita kadang-kadang confuse pula dengan X nanti. Biar je kan. Okay, yang ini dia ada nombor. Nombor pun sama juga. Kita panggil dia, kita hanya tengah buat untuk meringkaskan. Cuma bila special dia, bila ada nombor tu dia dengan unknown. Jadi ni saya tunjuklah. Bila dia masuk sini, masuk. Dia akan jadi 2 kuasa 4. W kuasa 8 dan X kuasa 12. Tapi bila ada nombor ni special sikit. Kalau dia dengan unknown, kalau dia nombor saja, kita tak boleh usik dia. Kita biar macam tu je. Tapi kalau nombor dengan unknown dia sekali, nombor ni kita boleh selesaikan nombor. Jadi dia akan jadi kat sini 204, dia akan jadi 16. Yang kita ringkaskan adalah unknown kat situ. W8 X12. Tu kena tengok keadaan dia. Okey. Mana? Bila kita nak biar je nombor tu, bila kita nak kira nombor tu. Tengok keadaan sama tak ni? Soalan G pun sama nampak. Dia ada nombor. Okey, bila ada nombor, mula-mula kita masuk dulu, tak ada masalah. Masuk dulu. Cuma negatif 3 hati-hati. Negatif 3 kamu kena tulis negatif 3 kurungan kuasa 6. Kemudian A 5 darab 6 30 per B 4 6 4 darab 6 24. Okey. B ni jangan naik ke atas. Sebab dia tak ada kawan. Dia jangan naik, dia tak ada kawan. Kita tak nak dia jadi kuasa negatif, tak cantik. Sebab dia kalau bawah atas A, bawah A baru boleh naik. Kalau sama ada kawan boleh naik. Kalau tak ada kawan jangan naik, biar je macam tu. Yang kita boleh selesai kat sini adalah negatif 3 kuasa 6 saja. Negatif 3 kuasa 6. Kamu boleh tekan kalkulator. Kamu akan dapat kat situ berapa? 3, 6. 729. 729. Jadi kamu biar jawapan dia jadi 729 A kuasa 30 per B 24. Biar macam ni je. Okey? Boleh faham apa ni? Yang tak dekat 3 negatif tu kurang faham. Yang ni? Yang ni tekan kalkulator saja. Ni tekan kalkulator. Sebab yang ini 6 masuk jumpa dengan negatif 3. Bila 6 masuk jumpa negatif 3, asal dia negatif 3. Bila asas negatif, kita kena letak dalam kurungan. Asal dia adalah kuasa 1. Bila 6 masuk, maksudnya 1 darab 6. Jadilah negatif 3 kuasa 6. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 729. Cuba tekan. Dapat. Dapat Jadi kalau nombor ada huruf sekali, ada unknown sekali, nombor tu kita boleh selesaikan. Yang kita ringkaskan hanyalah huruf dia. Okey? Tengok yang last. Siapa tu? H. H kat sini. Soalan dia bagi kat situ 2 A5 3 B kuasa 4 kemudian kuasa 3 kat sini. Ini sama tak? Dia akan masuk kepada semua orang.
Kat sini ada 1, 2, 3, 4 orang dia akan masuk. Sini akan masuk, dekat 2 ada, dekat sini dia akan jumpa. Sini dekat 3 pun dia pergi. Dekat 4 pun dia pergi. Semua dia pergi. Jadi jawapan kita akan dapat 2 asal dia kuasa 1, darab 3 dia akan jadi 2 kuasa 3. A asal dia kuasa 5, darab 3 jadi 15. 3 pun dapat 3 juga. B 4 darab 3 12. Okey. Kemudian ada nombor dan huruf. Jadi nombor tu kita boleh selesaikan. Jadi kita akan dapat tekan kalkulator saja. 2 kuasa 3 akan dapat 8. A kuasa 15. Dan 3 kuasa 3 27. B kuasa 12. Yang kita ringkaskan adalah dia punya huruf. Okey. Itu uji minda 1.2E nombor 1. Ada soalan apa ni? Masuk nombor 2 ni? Tak. Okey, boleh Teruskan. Bila masuk nombor 2 ni dia ada tambahan sikit. Dia ada tambahan sikit dia punya soalan dia ada ubah sesuai. Dia ikut keadaan ada tambahan. Apa tambahan dia kita tengok. Nombor 2. Soalan dia permudahkan. Permudahkan. Okey, apa pemudahkan? A 11 kuasa 3 darab dengan 4 kuasa 2 per dengan 11 kuasa 2. Okey, kemudian 2. Sekarang kita tengok apa beza dia tadi. Sekarang ni dia kalau kita tengok dia ada benda yang sama, nampak? Okey. Dalam matematik, walaupun kita dah belajar indeks, kita tetap kena hormati hukum utama matematik iaitu buat mas. Iaitu kalau dalam bracket ni kita kena buat bracket dulu. Maksudnya kalau ada benda yang dalam bracket ni yang boleh kita selesaikan, kita selesaikan dulu. Contoh kat sini, kita ada jumpa 11 kuasa 3 bahagi dengan 11 kuasa 2. Nampak? Jadi kalau bahagi biasanya kalau asal sama, dia akan tukar jadi apa? Bahagi bertukar menjadi tolak. Jadi dia akan jadi 11 kuasa 3 tolak dengan 2. Baru dia sambung terus. 4 kuasa 2 kurungan 2 ni masih lagi kat luar. Belum kita buat lagi. Okay, jadi kita kena selesaikan dulu dalam kurungan. Kalau dalam kurungan tu boleh diselesaikan. Jadi kat sini kita akan dapat 11 kuasa 1 tinggal. Darab 4 kuasa 2. Jadi 2 ni dah boleh masuk dah. Sebab dalam dah selesai. Bila 2 masuk, kita akan dapat jawapan kita 11 kuasa 2 darab 4 kuasa 4. Boleh faham apa beza dia? Sikit je beza dia. Boleh. Boleh Sama, B pun sama. Tengok B. B, benda yang sama juga dia bagi kat situ adalah 3 kuasa 3 darab dengan 6 kuasa 2 kuasa 3 kat situ per dengan 6 kuasa 4. Okey. Jadi kalau kamu tengok sama kes dia, iaitu kita ada 6 dengan 6. Tapi kamu kena ingat, dia kalau ada kurungan, contoh kat sini. Kita kena selesaikan yang ni dulu. Nampak? Jadi saya akan jadikan dia 3 kuasa 3 darab 6 kuasa darab jadi 6 per dengan 6 kuasa 4. Yang ni kita kena buat ni dulu. Tengok keadaan dia. Okey. Baru 6 ni naik atas. Dia akan jadi 3 kuasa 3 darab 6 kuasa 6 bahagi tukar jadi tolak 4. Jawapan akhir kita akan dapat 3 kuasa 3 darab 6 kuasa 2. Okey. Tapi kalau dalam exam boleh congak-congak terus je lah. Tapi kalau soal pemudahkan takat ni je. Jangan kira sampai habis. Takat ni je. Jangan bagi kira tekan kalkulator pula ni. 3 kuasa 3 darab 6 kuasa 2. Jangan. Biar saja. Kita teruskan C. Tengok C. C dia ada campur aduk. Dia dah campur aduk. Soalan dia bagi kat situ. Ada 2 bracket. Cikgu. Ya. Cikgu boleh tolong ulang untuk B ni apa cikgu? B yang kat mana? Yang bahagian mana? Daripada first. Pada first ni kamu tengok sebab kita ada kurungan kat sini. Yang ini kita masuk dulu. Dia tak boleh buat sekaligus. Nampak?
Bila masuk maksudnya tu lah. Jadi 3 dalam kurungan dia akan jadi apa? 3 kuasa darab dengan 2. Sebab tu dia jadi 6 guys. Okey. Bila dah sampai sini, kita tengok sini pula. Bila tengok ke sini kamu akan nampak sini ada 6, sini pun ada 6. Benda yang sama, asas yang sama. Bila asas yang sama, kita boleh guna hukum indeks yang mana bahagi tukar jadi tolak. Sebab tu kamu tengok saya tukarkan 4 ni naik atas, dia akan jadi tolak 4. 6 tolak 4. Dapatlah jawapan akhir kita. 3 kuasa 3 darab dengan 6. 6 tolak 4, 2. Boleh? Cikgu, Ya. yang 3 tu tak payah buat apa-apa. 3 ni, dia tak ada apa-apa pun kat situ. Sebab tak ada orang pergi kat dia. Tak ada Okey. orang, tak ada orang usik dia. Dan dia tak ada kawan kat situ. Dia tak ada yang lain sama dengan dia, tak ada. Okey, faham. Boleh? Boleh Okay. Si kat situ 4 kuasa 2 per dengan 6 kuasa 3. Tutup kat situ kuasa 3 bahagi. Okey, yang ini dia letak kat luar. 4 kuasa 2 per dengan 6 kuasa 3. Okey, yang ini kamu kena ingat semula sekolah rendah punya pecahan. Yang mana kalau kita bahagikan dengan satu pecahan, kita kena buat apa? Kita kena tukarkan bahagi ni kepada darab. Ini sekolah rendah macam ni. Jadi kita akan tukarkan ni, dia akan jadi, yang ini jangan usik lagi, biar dulu. Kuasa 3, yang ini tukar darab. Bila tukar darab, yang ini akan jadi apa? Dia terbalik. Ini sekolah rendah dulu. Jadi 6 kuasa 3, yang ini per dengan 4 kuasa 2 gitu. Nampak? Okey. Sekarang bila dah jadi darab kat sini, dia dah jadi satu pecahan yang boleh gabung. Tapi kamu kena ingat dia ada kurungan, ada kuasa. Bila ada kuasa, yang kiri dengan kanan ni nak kira tak boleh lagi. Kita kena masuk kuasa dulu. Kena selesaikan kuasa dulu baru boleh kira. Jadi kita akan dapat, dia akan jadi apa? 4 kuasa 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Baru jadi macam ni. Okey. Sekarang baru kita tengok apa masalah kita sekarang ni, iaitu kita dah boleh permudahkan. Permudahkan. Bila kita permudahkan kat sini, mana akan tengok, okey, 4, 6 kat atas. 2 dekat bawah. Jadi bila kita ni dengan ini maksudnya bahagi. Bila bahagi kita tolak. Bila kita tolak, dia mesti besar tolak kecil. Dia mesti besar tolak kecil. Kalau tidak jadi negatif tak cantik. Jadi saya akan susun kat situ 4, 6, 2 ni naik atas. Dia akan jadi apa? Tolak 2. Okey. Tetapi untuk 6 pula, 9 dengan 3 besar dia kat bawah. Bila besar dekat bawah, 3 ni akan turun. Dia akan jadi benda yang sama. 6, 9, 3 turun akan jadi tolak 3. Kita kena tengok. Tu beza soalan. Ini jawapan akhir kita akan jadi 4 kuasa 4, 6 kuasa 6. Dia dah ada, soalan ni dia naik level sikit demi sedikit. Okey. Yang ni complicated sikit. Ada soalan? Boleh faham? Confused sikit. Confuse kat mana? Dia kena tengok flow Yang je lah. dekat yang pecahan tu. Yang mula-mula ni. Tak, yang kena merah. Yang warna merah? Okey. Yang warna merah ni sebenarnya bila kita susunkan pecahan ni, dia macam kita panggil dia dalam indeks ni, kalau dia melibatkan atas dengan bawah, maksudnya melibatkan bahagi. Bila melibatkan bahagi, kamu tahu formula kita, bahagi tukar jadi tolak. Okey? Cuma kat sini kamu kena bila kita melibatkan benda yang tolak, biasanya kita lebih kepada besar tolak dengan kecil supaya tidak berlaku apa? Negatif. Nampak?
Kan? Kalau saya naikkan semua ke atas, dia jadi macam mana? Dia akan jadi 4 kuasa 6 tolak 2. Kemudian 6, 3 tolak 9. Jawapan dia akan jadi 4 kuasa 4 darab dengan 6 kuasa negatif 6. Ini tak cantik. Kuasa negatif macam ni tak cantik untuk jawapan. Sebab tu biasanya kita akan ambil besar tolak kecil. Jadi 9 yang akan tolak dengan 3. Lepas tu jawapan 6 ni ke bawah. Okay? Kalau macam ni pun boleh juga buat macam ni. Cuma kamu kena ingat, bila kamu nampak kuasa negatif, kamu kena turunkan balik. Jadi benda ni dia akan jadi benda yang sama. Kan? Iaitu kita panggil dia kaedah penulisan indeks. Kita tak nak ada kita tulis kuasanya adalah negatif. Itu saja. Boleh tak ni? Oh, okey, boleh faham. Betul? Ini panjang sikit. Nanti kita tengok 2-3 contoh lagi. Okay? Dia cuma nak elakkan berlakunya kita tulis indeks tu dalam kuasa negatif. Itu saja. Kita D. D lagilah complicated. Macam-macam dia bagi, tengok tu. Bracket. Dia ada bagi apa? Bracket. Negatif 4. Kuasa 6. Kuasa 2. Darab dengan negatif 5. Kuasa 2. Kuasa 3. Dia per. Negatif 4. Kuasa 6. Kemudian darab negatif 5 kuasa 2. Okey. Yang ini walaupun dia nampak macam panjang sikit, tapi dia lagi mudah. Kenapa dia mudah? Sebab flow dia mudah. Flow dia mudah, tengok. Yang atas ni 2 masuk. Ni masuk. Yang ini tak ada orang masuk. Yang kita selesaikan dulu kat tu. Sini akan dapat negatif 4. 6 darab 2, 12. Darab dengan negatif 5. 2 darab 3, 6. Dia. Kemudian kat sini dia per negatif 4, 6 darab negatif 5, 2. Jadi berlaku kat sini adalah apa? Ada indeks yang sama. Asas yang sama. 4, negatif 4 dengan negatif 4. Jadi kita boleh permudahkanlah, iaitu bahagi 2 ni akan jadi tolak. Bila tolak mesti besar tolak kecil. Tak ada masalah. Kita turun ambil 6 ni naik atas saja. Negatif 4. 12 tolak 6 tinggal 6. Okey, darab dengan negatif 5. Ini pun sama. 6 dengan 2. Atas juga besar. Panggil dia naik. Jadi 6 tolak 2 tinggal 4. Boleh? Boleh. Ini senang sikit lah. Okey. Tengok E pula. Apa beza E dia? Dekat E. Soalan E kat situ X kuasa 2. Y kuasa 6. Darab dengan X kuasa 3. Per dengan X, Y kuasa 2. Dia sama juga huruf-huruf ni. Dia hanya huruf saja beza, tapi konsep dia tetap sama. Kalau kamu tengok kat sini, saya beritahu tadi kalau ada pecahan, biasanya saya buat atas dulu, kemudian bawah. Maksudnya saya akan selesaikan atas dulu. Okay? Atas yang mana ada X, 2, darab dengan X. Yang mana kita tahu darab akan bertukar menjadi tambah. Jadi kita akan dapat jawapan kat situ adalah X 2 tambah 3 akan jadi 5. Y 6 per dengan X, Y kuasa 2. Okay. Sekarang baru kita boleh buat atas dengan bawah. Sebab atas dah selesai. Jadi atas bawah senang je lah. 5. Sini tak ada, maksudnya 1. Bahagi tolak. 5 tolak 1 tinggal X kuasa 4. Ini pun sama. 6 tolak 2 akan dapat Y pun kuasa 4. Boleh? Ini senang kan? Senang. Senang. Okey. Sekarang kita pergi seterusnya E, kita pergi F.
F kat situ dia ada apa? H. Tak nampak. H kuasa 3. K kuasa 2. Kuasa 4. Per dengan HK. Kuasa 2. Sama juga kaedah dia. Saya biasanya kalau pecah macam ni kita buat satu-satu. Buat atas, selesaikan atas dulu. Okay, atas ni masuk. Dia akan jadi H 12. K 8. Bawah 2 pun masuk. H 2. K 2. Lepas tu bahagi. Baru kita gunakan tolak. Senang sikit lah sebab dua-dua tolak. Jadi kita akan dapatkan jawapan boleh congak dah. 12 tolak 2, 10. 8 tolak 2, 6. Okay? Senang dah ni. Kamu dah boleh buat dah. Boleh? Boleh Boleh. Boleh. Ya, kamu try buat G dengan H tu. Sekejap lagi kita bincang. Cuba buat terus. G dengan H. Saya salin soalan juga. Dah siap beritahu ni? Oh, okey. Cikgu dah siap. Dah, okey. Senang kan? Boleh buat kan? Oh. Okey, kita bincang je. Saya akan buat atas dulu. 3 masuk. 3 masuk. 2 masuk. 2 masuk. Kita akan dapat kat sini. M15. N21. Bawah. M4. N6. Baru boleh kita permudahkan. Jadi apa? Tolak. Itu jawapan tu lah. Senang kan? M11. N21 tolak 6. 15.
Dapat? Apa ni? Dapat. Okey, cantik. Okey. H pula sama juga kaedah dia. Masuk 3, masuk 2. Kita dapat kat situ B kuasa 6, B 12, B 4, B 6. Kita boleh selesaikanlah. 6, 4 tinggal B 2, 12, 6, B tinggal 6. Dapat? Dapat. Cantik. Okey, kita masuk seterusnya terus. Kita masuk nombor 3 pula. Nombor 3 dia dah naik pangkat. Kamu tengok soalan dia pun. Dah makin lama makin banyak, makin lama makin banyak kan. Tapi bila kamu dah faham, kamu tak rasa dah dia punya apa. Macam dia sebenarnya soalan ni makin lama makin susah. Tapi kita tak rasa sebab kita dah buat banyak soalan. Okey. Permudahkan juga. Soalan nombor 3 masih lagi permudahkan. Okey, kat sini dia bagi A 2M kuasa 2 N kuasa 4 kuasa 3 darab dengan 3M N 4 kuasa 2 per tengok, banyak lah, macam-macam ada ni. M7 N 12. Okey. Jadi sebelum kita buat ni, kita cam dulu. Kita ada berapa orang yang terlibat dalam soalan ni. Kita ada nombor 3 orang. Okey. Jadi saya akan buat nombor dulu. Ni pergi. Ni pergi. Ni tak ada 12 stay. Jadi nombor kat sini kita akan dapat 2 kuasa 3. Masuk sini M. Ni boleh masuk kuasa 6. N kuasa 12. Darab dengan 3 kuasa 2. M kuasa 2 juga. N kuasa 8. Bawah, tak ada masalah. 12, M7, N12. Tak ada masalah bawah. Okey. Sekarang nombor. Nombor kita tengok. Boleh tak kita ringkaskan nombor? Kamu boleh, nombor ni boleh kamu guna kalkulator, tak ada masalah. Kamu boleh guna kalkulator. Kamu ambil kalkulator. 2 kuasa 3 darab 3 kuasa 2. Lepas tu kamu bahagi je 12. Okey. Kamu tekan kalkulator. Cuma jawapan kamu mesti dalam pecahan. Jawapan mesti dalam pecahan. Ambil kalkulator. Kamu tekan. Cuba. 2 kuasa 3. Dua kuasa 3. Kemudian darab dengan 3 kuasa 2. Kemudian bahagi dengan 12. Okey. Kamu akan dapat tepat-tepat. Oh, dapat tepat. Dapat apa? 6. 6. Dapat tepat, baguslah. Senang lah. Nombor kita, jawapan untuk nombor kita adalah apa? 6. Okey. Kemudian M ni kita boleh buat terus sebenarnya. Kita boleh buat terus. Kita boleh tengok. Kita ambil terus ni, boleh buat terus. Ini saya ajar kamu boleh buat terus. Dia bila banyak boleh kita buat terus je. Kita buat terus M 6 campur 2 tolak 7. Kemudian N pun sama. N kita boleh buat dah. N 12 campur 8 tolak 12. Macam tu. Kemudian kita kira lah. Kita dapat 6 M 1 N 8. Siap. 1 tu tak tulis pun tak apa. Tak wajib tulis. Kuasa 1. Okey. Katakan pengiraan kamu, jawapan last dia ada negatif. Kita turunkan ke bawah. Macam tu je. Boleh faham apa ni?
Ni? Okey, boleh faham. Ya. Dia belum banyak kan, tapi dia basic dah okey. Kita basic dah okey. Pergi B tengok B. B. Tengok soalan B. B dia minta apa kat situ? Mana? B. 5x y kuasa 4 kuasa 2 darab dengan 6x 10y dia per dengan 15x kuasa 4 y kuasa 6. Okey. Ini kita tengok dulu yang pertama apa yang nak kena buat, ada kurungan saja masuk. Masuk, kita akan jadikan itu 5 kuasa 2 X kuasa 2 Y kuasa 8. Sama untuk yang lain. 6 X 10 Y, tak ada nombor letak bagi nampak. 1 per 15 X kuasa 4 Y 6. Sekarang kita dah boleh kira. Saya akan susun nombor dengan nombor. Nombor maksudnya 5 kuasa 2 darab 6 per 15. Dia boleh buat macam ni ya, nampak? Kemudian X kita adalah apa? X 2 darab maksudnya tambah 10 tolak 4. Okey. Y pun benda yang sama. Y tengok ni 8 tambah 1 tolak 6. Sekarang dah boleh kira dah. Ambil kalkulator, kira ni. 5 kuasa 2 darab 6. Bahagi, pakai bahagi senang. Bahagi 15. Jawapan dapat ngam-ngam. Kita dapat 10 kan. Jadi kita dapat 10, terus tulis. 10 X 2 campur 10 tolak 4. 12 tolak 4. 12 tolak 4 kita akan dapat 8. Y 8 campur 1, 9 tolak 6 dapat 3. Boleh? Ni? Okey? Okey. Okey, cantik. Okey. Cuba kamu selesaikan C. Cuba buat C. Dah siap bagi tu saya. Sementara tu saya salin. 24 B kuasa 3 E kuasa 5 darab dengan 3 B kuasa 3 E kuasa 4 kuasa 2 per dengan B kuasa 5 E kuasa 6 darab 6 B E kuasa 2 kuasa 3. Panjang soalan ni.
Dapat ya? Apa ni? Dah cikgu. Siap okey. Kita pecahkan. Jadi kita tengok ada kurungan dulu. Kurungan yang ada kuasa, kurungan yang ada kuasa. Yang ini dan yang ini saja. Yang ini tak ada kuasa, tak payah usik Yang ini 24 D kuasa 3 E kuasa 5. Saya tak usik. Ni masuk, masuk, masuk. Jadi 3 kuasa 2, D kuasa 3 darab 2, 6. E 4 darab 2, 8. Per dengan D5, E6. Yang ni 6 kuasa 3, D kuasa 3, E kuasa 6. Baru kita susun. Nombor dulu 24. Okey. Darab dengan 3 kuasa 2. Okey. Per dengan 6 kuasa 3. Kemudian D. D ada 3 campur dengan 6. Okey. Yang ini kamu tengok. Bila kat bawah ni ada 2. Kamu kena ingat bila ada 2, kita kena tolak kurungan. Tolak hasil dia orang ni. Kena tolak hasil. Maksudnya 5 dengan 3. 5 campur 3. Jadi ini kalau kita buat ringkas macam ni, kita tak buat atas bawah. Okay. E sama juga 5 campur dengan 8 tolak hasil yang bawah. Hasil dia maksudnya 6 dengan 6. 6 campur 6. Jadi jawapan akhir kita akan dapat kat sini. Kamu tengok ni 24, 9 berapa ni? Oh habis. Habis. D. Yang tinggal 3 campur 6, 9. 9 untuk 8. Tinggal 1. E. 5 campur 8, 13. 13 untuk 12 pun tinggal 1. Jadi jawapan dah kita tulis D. Dapat ke Mak ni? Macam mana? Betul dapat. Okey baik. Jadi kita boleh masuk bahagian seterusnya. Okey. Kita tengok terus. Bahagian seterusnya adalah berkenaan dengan dia perkenalkan ni lah yang kamu belajar sekarang ni lah. Kan, iaitu indeks negatif. Indeks negatif kan. Okey. Pertama kat sini yang dikenalkan adalah indeks sifar dan indeks negatif. Indeks sifar dan indeks negatif kan. Okey, apa indeks sifar? Indeks sifar maksudnya apa-apa nombor kalau kuasa dengan kosong jawapannya sentiasa 1. Jawapannya sentiasa 1. Indeks negatif macam mana? Indeks negatif merupakan pecahan kan, iaitu kalau A kuasa negatif M maksudnya adalah 1 per A kuasa M. Jadi kalau kamu tengok sini dia seolah-olah 1 per ni adalah negatif, kuasa negatif. Ataupun lagi senang faham, bawah naik atas jadi negatif, atas turun bawah pun akan jadi negatif. Dia negatif dia simple dia macam ni. Okey, ni kita panggil dia indeks negatif. Okey, saya akan skip contoh ni. Ini contoh kamu mesti bincang dah. Terus pergi dekat latihan kita. Uji minda 1.2F. Uji minda 1.2F. Tengok. 1.2F. Ini mudah je. Saya rasa mudah tengah belajar yang ni. Yang ni yang tengah belajar kan? Apa ni? Senanglah macam tu. Untuk A,
5 kuasa negatif 3 sama dengan negatif maksudnya apa? 1 per. 1 per apa? 5 kuasa 3. Dia macam tu je. Semua sama tu. B. 8 kuasa negatif 4. Negatif ni apa? 1 per. 1 per apa? 8 kuasa 4. Kan? Dia bagilah semua. Sama. X kuasa negatif 8 sama dengan negatif tu 1 per X kuasa 8. Okey? Sama. D dia bagi Y kuasa negatif 16. Tak ada masalah sama. Negatif maksudnya 1 per Y 16. Okey? Sekarang E. Dia terbalikkan pula benda tu. E dia terbalikkan. Untuk E, dia bagi kat situ adalah 1 per A negatif 4. Nampak? Jadi, negatif naik atas. Negatif kalau naik atas, dia akan jadi positif. Dia naik dia akan tukar simbol. Sebab apa? Dia seolah-olah negatif naik atas, dia sepatutnya jadi negatif. Kalau kuasa naik atas, dia akan negatif. Jadi yang ini dia seolah-olah A naik atas, negatif 4 jumpa negatif. Jadi negatif dengan negatif akan jadi positif. Jadi kamu kena ingat, kalau dia bawah ke atas, dia akan tukar simbol. Kan? Bawah, atas. Ataupun atas ke bawah. Dia jadi apa? Tukar simbol. Simbol apa? Positif, negatif. Dia akan tukar simbol positif dan negatif. Itu maksudnya. Okey. Tengok F. Sama. F 1 per 20 negatif 2. Dia naik atas, dia akan jadi 20 kuasa 2. Macam tu je. Okey. G. G dia dah tambah benda sikit kat depan. Apa G? Dia bagi 3 N kuasa negatif 4. Okey, kuasa negatif N saja. Jadi N saja yang bergerak. 3 jangan usik. 3 masih lagi berada di tempat dia. Okey, dan N kuasa negatif adalah sebenarnya adalah 1 per N kuasa 4. Jadi, cantik dia kita tulis 3 per N kuasa 4. Seolah-olah negatif ni turun ke bawah. Okey, itu yang kita masukkan dengan kuasa negatif. Sampai mana dah kita ni sampai dekat G. Sekarang G kan? G sekarang H. Kita habiskan je. H negatif 5 N negatif 6. Yang negatif 5 ni dia bukan indeks. Bila bukan indeks, tak boleh bergerak. Duduk situ je lah. Negatif 5. Kuasa negatif turunkan ke bawah. Siap. Itu je. Okey. I 2 per 7. 2 per 7 M kuasa negatif 5. Okey. Sekarang pecahan ada 2. Ada 2 dengan 7. 2 kat atas, 7 dekat bawah. Dia tak autofocus. Sekejap. Jadi 5 ni kita nak hilangkan kuasa negatif, kita turunkan ke bawah. Dia akan, bila turun ke bawah, dia tengok ada 7. Dia akan duduk sebelah 7. Dia akan jadi 2 per 7 M kuasa 5. Dia jangan buat bertingkat-tingkat. Kalau dia turun bawah, ada orang duduk sebelah. Dia jadi geng bawah, kita panggil. Okay. J kat sini negatif 3 per 8 M kuasa negatif 4. Okay. Yang ini sebab dia ada kat depan dia ada negatif. Tapi benda yang sama juga, tak ada masalah. Kamu hanya perlu ingat M ni kita hanya perlu turunkan ke bawah saja. Dia boleh turun bawah macam mana pun ada kurungan pun dia akan pergi duduk sebelah. Jawapan dia akan jadi negatif 3 per 8 M kuasa 4. Dia pergi duduk sebelah je. Sebab orang bawah tu dah ada.
Okey. Tengok seterusnya apa? J K. K. K kat sini. Soalan dia bagi kat situ. Sama cerita dia. 2/5 kuasa dengan negatif 12. Ini lain sikit. Sebab negatif 12 ni kena pada 2 dengan 5. Bukan unknown. Dia tak ada unknown. Negatif 12 kena. Bila jadi macam ni, kamu kena ingat konsep asal dulu dalam pecahan. Yang ini bila kita tukar dia jadi positif, sebenarnya dia akan jadi apa kalau pecahan? Dia terbalik. Dia terbalik. Seolah-olah tadi saya ambil contoh. Kalau A kuasa negatif M, dia kita buat apa? Sama dengan 1/A kuasa M. Okay. Ini tak ada masalah. Tapi kalau dia ada A/B kuasa negatif M. Nampak? Dia akan jadi apa kat sini? Dalam ni yang terbalik. Dalam ni yang terbalik. Yang ini stay. Dalam ni terbalik. Dia akan jadi apa? B/A kuasa M. B/A kuasa M. Dia jadi macam tu. Okay? Contoh macam ni. Soalan ni. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi 5/2 kuasa 12. Cikgu, yang kurungan tu stay juga Stay. Kurungan pun stay. Sebab benda ni, kuasa negatif ni terhadap ni. Ini dia punya asas dia. Sebab tak ada orang lain. Macam ni dia ada orang lain. Maksudnya ini M yang punya. Nampak? Yang ni dia ni yang punya. Jadi dia saja yang berubah. Okey, faham. Okey, try tengok. Dia kalau satu lagi L pun benda yang sama juga, nampak? L benda yang sama juga. Dia bagi soalan dia kat situ adalah negatif 3/7 kuasa negatif 14, nampak? Okey, jadi kat sini kamu nampak negatif ni berubah, tak berubah. Dia jangan kacau negatif tu. Dia tetap negatif. Yang berubah siapa? 3 dengan 7 yang berubah. Dia akan jadi negatif 7/3, hilanglah negatif, tinggal 14. Itu kita nak buat apa? Kita nak supaya kita tulis tidak melibatkan kuasa negatif. Kita tak mahu kuasa negatif kan? Jadi L, M, sini, X, Y, kuasa negatif 10. Sama juga, nampak? Kuasa negatif, tak nak. Kita ubah, kita tukar, dia jadi Y/X kuasa 10. Okey? Sama kaedah dia, tengok M by N. N pun masih benda yang lebih kurang je. Soalan dia lebih kurang N. N dia bagi 2X dengan 3Y. Kuasa negatif 4. Ingat tengok. Kuasa negatif ni terhadap orang dalam kurungan ni. Kalau kita ubah dia, semua orang dalam kurungan ni akan berubah. Semua orang dalam kurungan tu akan berubah. Jawapan kita akan jadi apa? Dua-dua ni akan terbalik. Dia akan jadi 3Y/2X kuasa 4. Macam tu je. Okey, itu sifat kuasa negatif tu. Dia songsang, dia menyongsangkan. Okey. O. O dia bagi kat situ soalan dia 1/2X negatif 5. Yang ini cuma kita tahu dia terbalik songsang, tapi kamu janganlah orang kata apa per 1 pula. Jangan tulis per 1. Per 1 ni tak cantik lah. Kita tak mau per 1. Jadi apa jadi? Kita tulis 2X saja. Kurungan tetap ada kuasa 5. Boleh apa ni? Boleh, faham. Boleh ya. Okey. Kita masuk nombor 2. Nombor 2 dan nombor 3 kan. Okey, tengok. Jangan saya ambil kertas.
Okey. Kita masih lagi duduk dekat 1.2F. Sekarang kita masuk soalan nombor 2. Nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks negatif. Soalan dia, nyatakan dalam bentuk indeks negatif. Ini senanglah. Dia suruh tukarkan pecahan kepada indeks negatif. A 1/5 kuasa 4. Dah. 5 kuasa 4 ni semua naik atas. Dia akan jadi 5 kuasa negatif 4. Kan? Sama je. Macam tu je. B pun sama. Dia bagi kat situ 1/8 kuasa 3. Semua ni naik atas. Dia akan jadi 8 kuasa negatif 3. Okey. Sama. C sama juga 1/m kuasa 7. Okey. Bila semua ni naik ke atas, dia akan jadi m kuasa negatif 7. Okey. Yang pelik dia, D tu saya skip. D tu sama, tak ada masalah. Dia, bila dia bagi soalan dia susah, bila dia bagi tengok E. E dia bagi 10 kuasa 2. Nampak? Tapi dia minta apa? Nyatakan dalam bentuk negatif. Alamak, ni positif ni. Macam mana negatif? Jadi kamu buat apa? Kalau kamu nak mudah, kamu tukar macam ni, tengok ni. Jadi apa? Turunkan ke bawah. 10 kuasa negatif 2. 10 kuasa negatif 2. Betul. 10 kuasa negatif 2. Okey. Dia bila dia turun ke bawah, dia akan bertukar menjadi negatif. Simbol dia akan bertukar. So cikgu, yang kalau dia macam tu dia kena terbalikkan je lah. Terbalikkan je. Sebab dia asal dia adalah 10/1 kan. 10 ni adalah 10/1. Okay? Nak jadi negatif, balikkan saja. Okey, faham. Okay? Dia sama juga tu. Sama juga dengan F. Tengok F. F dia bagi kat situ apa? Negatif 4 kuasa 3. Cuma bila ada kurungan macam ni, kamu kena maintain lah dia punya apa? Kurungan dia maintain. Tapi jalan kerja sama. Tukarkan jadi apa? 1 per juga. 1 per negatif 4 kuasa negatif 3. Dia bila ada benda kat atas, turunkan jadi negatif. Naik pun akan tukar simbol. Dia tukar simbol sama. Ada positif negatif, dia tukar simbol. Okay. G pun sama. M12. M12 sama. Bila kita tukarkan nak jadi kuasa negatif, kita 1 per M kuasa negatif 12. Tapi benda ni kita jarang buat. Dia hanya melibatkan soalan kalau dia suruh buat. Kalau dia tak suruh, biasanya kita dalam pengiraan kita tak buat. Kita biasanya kita elakkan berlakunya kuasa negatif. Okey. Saya akan skip terus pergi dekat I. Pergi dekat I. Tengok dekat I. Apa jadi dekat I. Untuk soalan I kat situ, dia bagi situ 4/7. Kuasa 9. Jadi kuasa negatif, kalau dalam kurungan, pecahan ni saja yang terlibat. Pecahan ni akan disongsangkan, diterbalikkan, songsang maksudnya. Dia akan jadi 7/4 kuasa negatif 9. Itu kalau ada kurungan. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Kita pergi laju sikit lah nombor 3 terus. So, kita boleh masuk bahagian seterusnya. Okay, nombor 3. Soalan nombor 3, permudahkan. A 4 kuasa 2 kuasa 3 darab dengan 4 kuasa 5 per dengan 4 kuasa 6 2. Okay, bila kamu dah belajar indeks negatif, kita dah boleh buat benda ni sekaligus tau. Sekaligus macam mana macam ni tengok. Saya terus jadikan 4 seorang tu. Yang mula-mula 2 darab 3. Jadi 6. Kemudian jumpa darab, tambah. Tambah 5. Kemudian bahagi per, tolak.
Bila kita tolak, kita akan dapat 6, 2 maksudnya 12. Nah, bila kita kira, kita akan dapat 4 kuasa negatif 1. Jadi 4 kuasa negatif 1, kita tak nak kuasa negatif. Kita terbalikkan, dia akan dapat 1/4. Faham apa ni? Macam mana? Kita buat terus saja. Cikgu tu ulang balik boleh cikgu? Okey. Yang ini saya buat sekaligus saja dengan menggunakan semua yang kita dah belajar. Semua yang kita belajar. Yang kita belajar daripada mula-mula darab tukar jadi tambah. Bahagi tukar jadi tolak. Kemudian kurungan kita jadikan darab. Kemudian kuasa negatif. Kuasa negatif kita turunkan. Kena jadi macam tu. Jadi soalan ni sama. Kalau kita buat satu-satu boleh contoh kita buat satu. 4 kuasa 6 darab 4 kuasa 5 per bawah dia 4 kuasa 12. Lepas tu kita boleh kira teruslah. 4 kuasa 6 campur dengan 5 tolak dengan 12. Nampak? Bila kita kira yang ini, kita akan dapat negatif 1. Jadi jawapan kita tak nak dalam bentuk kuasa negatif. Jadi sebab tu kita akan tukarkan kuasa negatif ni kepada 1/4 kuasa 1. Cuma kuasa 1 saya tak tulis. Faham apa ni? Boleh? Okey, faham. Okey. Buat B try Tengok B. B pula soalan dia bagi kat situ. 2 kuasa 3 darab 3 kuasa 2 kuasa 3 per dengan 2 darab 3 kuasa 4 kuasa 5. Okay, macam ni kalau nak buat sekaligus boleh tapi takut confuse. Kita buat pelan-pelan. Kita dapat masuk dulu 2 kuasa 9 3 kuasa 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. Okay, per dengan 5 masuk. Kita akan dapat 2 kuasa 5 darab dengan 3 kuasa 20. Okay. Yang ni kita boleh guna konsep tadi. Tak ada masalah. Kalau kamu ingat mula-mula. Kalau kita tak pakai konsep kuasa negatif pun tak apa. Sebab saya bagi tahu mesti besar tolak kecil. Kalau besar tolak kecil, 9 akan tolak 5. Dia sebenarnya konsep negatif juga sebab 5 naik atas. Lepas tu dia bagi 9 tolak 5. Yang ini bawah dia 20 tolak 6. Mula-mula tadi kita dah belajar. Dia jadi 2 kuasa 4. 3 kuasa 14. Ingat lagi guys tadi? Dia kurang je soalan dia. Boleh apa ni? B. Boleh. Boleh Okey. Jom pergi C pula C. Soalan nombor 3C. Sekarang soalan ni dia bagi 5 2 kuasa 5 per dengan 2 kuasa 3 ada kuasa negatif 2 darab dengan 5 kuasa 4 kuasa 2. Okey. Saya akan kira satu-satulah. Atas akan jadi 5 kuasa 10 per dengan 2 kuasa negatif 6 darab 5 kuasa 8. Okey. Jadi bila kita tengok ni jawapan kita kat sini, 5 dengan 5 ni kita boleh permudahkan. Iaitu dia akan jadi apa? 5 10 tolak 8. Cuma 2 ni kuasa negatif. Kita tak nak tulis dia dalam bentuk kuasa negatif. Kita naikkan dia ke atas. 2 ni naikkan atas, maka jadilah dia 2 kuasa 6. Sebab apa?
Negatif bila kita naik atas, dia bertukar menjadi positif. Kan? Cuma kalau nak cantik, bila kita tulis indeks, asas dia 2 dengan 5. Kita tulis asas yang kecil dulu. Jadi 2 kuasa 6 dulu. Darab 5 kuasa 2. Tapi kalau terbalik pun tak apa, tak ada masalah. Tak berubah pun nilai. Cuma nak bagi cantik jawapan. Boleh? Oh, okey. Boleh cikgu. Okay. Boleh. Saya masuk dekat D pula. D. 3M kuasa 2, N kuasa 4, M, N kuasa 3, negatif 2. Per dengan 9, M3, N5. Saya nampak ada kurungan. Kurungan ni saya akan masukkan dulu. Dia akan jadi 3M2 N4 darab dengan M negatif 2 N negatif 6. 2 darab 3. Kan? Per dengan 9 M3 N5. Okay. Nak buat terus boleh. Kan? Nak buat terus pun tak ada masalah. Nak buat terus contoh 3 dengan 9 kita boleh potong. Tinggal 3 kat bawah. Jadi kita tahu 3 ada dekat bawah. Okay. Okay. Atas apa? Saya akan kira dulu M. M kuasa 2 tambah negatif. Jadi tolak 2. Okay. Tolak 2. Kemudian M3 kat bawah. Atas N kuasa 4 tolak 6. Yang ni kat bawah. Ini kaedah buat satu-satu ni. Okay. Jadi kamu tengok kat sini. 2 tolak 2 kosong. Kalau kosong habis terus. Okay. Yang ini negatif 2. Kalau negatif 2 kita tak nak negatif ke atas. Kita turunkan ke bawah. Dia akan jadi 1 per. Sebab dah tak ada orang kat atas lah. 3 M kuasa 3 N kuasa 2 turun akan jadi N7. Ni pening sikit. Boleh? Confused sikit. Dia confuse sebab apa? Sebab kuasa negatif ada kat atas. Ke yang mana kamu confuse? Yang dekat yang time potong tu. Time potong. Oh ni. Yang ni sebab 2 tolak 2 kosong. Bukan 2. yang dekat atas tu. Ni. Ah. Ni sebab 3 bahagi 9. 3 per 9. 3 per 9 kita boleh potong CP3. Dia jadi tinggal 1 per 3. Sebab dia nombor. Bila nombor kita boleh kira macam biasa saja. Okey. Cikgu yang N7 tu macam mana? N7. Okey, N7 dia macam ni Kalau kamu tengok kat sini sebenarnya dia akan jadi N 4 tolak 6 adalah negatif 2. Sini M3 N5. Nampak? Kan? Jadi negatif ni saya turunkan ke bawah. Bila saya turun ke bawah, dia jadi apa? Dia jadi positif. Tapi N dah ada. Sebab tu dia akan jadi 1. Ni habis tinggal 1 kan. 3M kuasa 3 N 5. 3 turun dengan tambah 3 pula. Tambah 2. Kenapa tambah? Sebab negatif turun ke bawah akan tukar simbol. Dia akan jadi positif. Itu dapat jawapan kita N7. Okey, faham. Okey. Itu untuk D. E pula kan. Tengok E. E soalan kat sini dia bagi 2
M kuasa 2, N kuasa 2, kemudian negatif 3. Darab 3, M, N kuasa 2, kuasa 4 per 9, M kuasa 3, N kuasa 2. Okey? Jadi macam biasa, kurungan ni ada orang, saya masukkan dulu. Semua orang ada kurungan, semua masuk. Ada 3 orang, 3 masuk. Jadi kita akan dapat jawapan kat bawah. 2 kuasa negatif 3, M kuasa negatif 6, N kuasa negatif 6 juga. Darab 3 kuasa 4, M kuasa 4, N kuasa 8 per 9 kuasa 2, M kuasa 6, N kuasa 2. Okey. Nombor, tengok ada nombor. Nombor ni ambil kalkulator saja. Ambil kalkulator kira. Nombor ambil kalkulator je. 2 kuasa dengan negatif 3. Kemudian darab dengan 3 kuasa 4. Okey. Kemudian kita bahagi dengan 9 kuasa 2. Okey. Jadi jawapan kita tinggal apa? 1/8 nombor. 1/8. Okey. Seterusnya M pula, tengok M. M atas ni M negatif 6. Ni kita buat sekaligus negatif 6. Jumpa darab maksudnya tambah 4. Tambah 4. Kemudian bahagi 6. Tolak 6. Ni kadang-kadang buat terus macam ni lagi mudah sebenarnya. N pula. N asal dia negatif 6. Jumpa darab tambah 8. Bahagi tolak 2. Kita kira dulu. 1/8. M kuasa negatif 8. N kuasa habis. Kosong. Okey. Sekarang kita tengok. Apa jawapan akhir, kita tulis bagi cantik. 1/8. M kuasa negatif turunkan ke bawah jadi M kuasa 8. N kuasa kosong habis. Boleh apa ni? Cikgu, 1/8 Ya. tu kenapa saya dapat 125? Kamu dapat point ke? Tak. 125? Cuba kamu tekan kalkulator lagi sekali. 2 kuasa negatif 3. Kemudian darab 3 kuasa 4. Kemudian bahagi 9 kuasa 2. Saya tengok. Dapat 0.125. 0.35 tukar jadi pecahan 1/8. Okey. Kat mana kamu salah tekan tadi? Okey. Boleh Okey. Kita pergi yang F. F kamu try buat boleh? Cuba. Cuba saya ada soalan.
Dapat apa ni? Oh, yang ni tak faham sangat cikgu. Kalau kamu rasa macam dia banyak, kan? So kamu pecahkan buat satu-satu. Ni satu-satu dulu. Okey. Kita buat dulu ni yang akan jadi apa? 4 kuasa 2, M kuasa 4, N kuasa 8. Relax dulu. Okey, kemudian bawah ni pun satu-satu. Pecah dulu. 2 kuasa 5, M kuasa negatif 10, N kuasa 5. Darab, masuk. 3 kuasa 2, M kuasa 4, dari 2, 8, N kuasa 2. Okey. Supaya kamu tak confuse, boleh juga kamu selesaikan atas dan bawah dulu. Contoh macam ni. Saya tak nak combine semua dulu. Atas dah selesai. Saya biar dulu atas. Bawah saya selesaikan dulu. Bawah ni selesaikan dulu. Supaya takut confuse. Jadi 2 kuasa 5 darab dengan 3 kuasa 2. 2 kuasa 5 darab 3 kuasa 2. Boleh tekan kalkulator dulu. 2 kuasa 5 darab dengan 3 kuasa 2. Kita tekan dulu tak apa. Kita akan dapat 288. Tulis je. Kemudian M. Negatif 10 campur 8. Negatif 10 campur 8. Kita akan dapat M negatif 2. 5 campur 2 untuk N. N 5 campur 2 kita akan dapat N 7. Baru kita selesaikan semua. Okay. Jadi nombor kita adalah 4 kuasa 2 bahagi dengan 288. Ambil kalkulator. 4 kuasa 2 bahagi dengan 288. Okay. Dapat 1/18. Okay. Sekarang M pula. M 4. Negatif tak nak. Negatif naik atas. Bila negatif naik atas, dia akan jadi apa? M 4 tambah 2. Okay. N pun sama juga. 8 dengan 7. Siapa lagi besar? 8 lagi besar. 8 tolak 7. Jadi jawapan kita yang last, dia akan jadi apa? M 6 N per 18. Boleh? Abang ni? Dapat? Boleh. Dia kalau complicated sangat, kita buat sikit-sikit. Lambat tak apa. Okay? Ya. Kita masuk bahagian seterusnya sikit lagi. Dua bahagian seterusnya saya perkenalkan adalah mukadimah saja. InsyaAllah lagi sekali kelas kita akan buat latihan dia. Jadi kita panggil dia indeks pecahan. Indeks pecahan. Indeks pecahan ni saya panggil dia yang ini adalah power root. Power root. Power root maksudnya apa? Kalau A kuasa M per dengan N. Okay. Yang ini dia punya power. Yang ini dia punya root. Okay. Dalam bahasa Melayu kita panggil kuasa. Ini dia punya punca kuasa. Okay. Dia macam contoh saya panggil 5 kuasa 3/2. Maksudnya dia sama juga dengan 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 punca kuasa 2, 5. Macam tu. Ini kita panggil dia power root. Tengok Okay. Ini semua adalah melibatkan power root. Kalau dia suruh tukar dalam bentuk indeks. Soalan tu. Ini contoh 12. Dia bagi kamu tengok. Tukarkan setiap berikut kepada bentuk A kuasa 1/N.
A kuasa 1 per N maksudnya apa? A kuasa 1 per N maksudnya A kuasa 1 punca kuasa N. Kan? A kuasa 1 punca kuasa N. Okey? Contoh. Jadi kita boleh terus buat tu. Tu jadi soalan dia bagi A, dia bagi punca kuasa 2. Punca kuasa 2 sebenarnya kalau dia tak tulis dia adalah punca kuasa 2. Tapi dalam buku teks kamu dia tulis 2 kecil ni. 2 maksudnya punca kuasa 2 36. Jangan tekan kalkulator, tekan kalkulator dia bagi 6 terus. Ini cara tulis. Kita kena tulis 36 tukar kepada indeks dia 1/2. Itu ada contoh dia dalam nota ni, dia semua ada contoh dia, jawapan ada penyelesaian lah. Kita tengok kan, sebab kita ambil pakai buku teks, dia tunjuk satu persatu. Ini ada penyelesaian dia, contoh. Uji minda je tak ada penyelesaian. Semua ada penyelesaian. Yang lain semua ada penyelesaian. Ni Mani tak masuk lagi kan? Baru nak masuk Betul. Jadi macam ni lah lebih kurang cerita dia senang je. Dia hanya melibatkan kita panggil dia apa? Power root. Power root. Jadi kalau dia buat macam mana pun soalan dia, contoh saya ambil sini sebelum kita habis ni. Contohlah soalan. Ni saya ambil contoh A, tukarkan saja. Punca kuasa 1, 2, 5, 3. Nampak? Ini maksudnya kita just tukar jadi 1, 2, 5. Asal dia kuasanya berapa? Kuasa dia 1 sebab tak ada nombor. Punca dia 3/3. Tapi kena ingat tulis kecil jangan bagi sama besar. Dan jadi nombor bercampur. Nombor bercampur lain pula cerita dia. Ini adalah indeks pecahan. Boleh Okey. Boleh Mani? Boleh cikgu. Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. Kau boleh tengok nota yang saya bagi ni dia ambil pada buku teks tapi dia complete dah Ini cikgu ada, bukan saya buat ni, saya ambil pada kawan-kawan saya yang buat ni. Kita tengok. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah pada kelas seterusnya. Kalau tak ada masalah apa, jadual kita biasalah hari Sabtu. Tapi kalau ada masalah apa-apa saya bagi. Sebab Sabtu Ahad ni saya kadang-kadang macam-macam program. Orang panggil pergi sekolah lah macam-macam. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah pada kelas seterusnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama.